Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam Malaysia Memilih. Perkembangan terkini pengumuman calon-calon pilihan raya kami bawakan dari masa ke masa, khususnya di astroawani.com ketika tumpuan diberikan kepada pengumuman besar oleh Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional malam tadi. Berlaku sebentar tadi ialah pengumuman di Sabah. Dan ini sesuatu yang menarik di mana Gabungan Rakyat Sabah JRS dan Barisan Nasional BN telah mengumumkan calon-calon yang akan bertanding pada pilihan raya umum ke-15. Turut diumumkan calon yang akan mewakili gabungan itu bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Bugaya. Pengumuman calon telah dilakukan secara serentak oleh pengerusi JRS Datuk Seri Haji Nur dan juga pengerusi Perhubungan BN Sabah Datuk Seri Bung Mokhtar Radin. Bagaimanapun, kedua-dua entiti masih lagi belum memuktamadkan kerusi Parlimen Beluran sama ada ia akan diberikan kepada JRS maupun BN. Penyandang kerusi Parlimen Beluran ialah Datuk Seri Ronald Kiandi yang juga naib Presiden Bersatu dan Menteri Pertanian dan Industri Makanan. Pada pengumuman itu, BN akan bertanding di 10 kerusi Parlimen dan 1 di kerusi Bugaya, manakala JRS akan bertanding di 14 kerusi Parlimen. Rakan setugas Hasimi Muhammad mengikuti rapat pengumuman calon-calon oleh JRS dan juga BN sebentar tadi, sudah pun bersedia untuk berlintas langsung pada ketika ini dari bumi di bawah berayu itu. Hasimi, mungkin dapat diberikan perinciannya. Siapakah calon-calon yang dikembalikan oleh Barisan Nasional dan juga JRS, dan juga apa perkara yang paling penting yang kita ketahui melalui pengumuman calon terbabit? Apa wow faktornya, Hasimi? Baik, terima kasih Zul di studio. Sebenarnya Zul katakan ketika ini tanda tanya atau teka-teki masih lagi belum diketahui satu kerusi di Parlimen Beluran yang disandang oleh Datuk Seri Ronald Kiandi belum lagi dimuktamadkan oleh JRS dan BN, dan kita jangkakan kemungkinan besar akan diumumkan dalam masa yang terdekat. Dan sebenarnya Zul katakan juga ketika ini 11 kerusi akan dipertandingkan oleh BN, 10 di peringkat Parlimen dan 1 di peringkat DUN iaitu Bugaya, sementara JRS akan mempertaruhkan 13 calon bagi PRU 15 ini. Dan melihat kepada pengumuman secara rasmi secara serentak oleh JRS dan BN sebentar tadi, kita melihat kepada beberapa kejutan juga dan juga pengesahan tadi mengenai desas-desus muka lama calon heavyweight akan dikembalikan untuk dipertaruhkan pada PRU ke-15 ini telah pun disahkan. Pertama adalah mengenai penampilan semula Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan yang juga bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri dipertaruhkan oleh Barisan Nasional di Kota Belud, yang mana kita sedia maklum bahawa Warisan telah pun mengesahkan calon mereka akan dipertahankan menirah majlis untuk kerusi Parlimen Kota Belud, dan ini juga melihat kepada senario yang cukup menarik. Kita jangkakan kemungkinan ini kerusi panas untuk PRU 15, antara yang akan mencuri tumpuan juga memandangkan pada PRU 14 calon dari Parti Warisan menirah majlis telah pun menewaskan calon BN ketika itu Datuk Seri Saleh Keruak. Dan kita melihat juga kepada beberapa nama lain yang selain daripada Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan. Kita melihat juga kepada beberapa nama lain yang digugurkan ataupun tidak dicalonkan pada PRU 15 ini, termasuk juga antaranya adalah Timbalan Menteri Kewangan II Datuk Yamani Hafiz Musa yang menyandang kerusi Parlimen Sipitang, dan turut tidak dicalonkan adalah Timbalan Menteri Kewangan I Datuk Abdul Rahman Bakri yang menyandang kerusi Parlimen Kudat. Dan juga kita dapat lihat juga satu kejutan yang mana untuk kerusi Parlimen Beaufort, Datuk Azizah Muhammad Dun juga tidak dicalonkan untuk kerusi tersebut yang disandang beliau pada PRU 14 lalu. Ini antara yang boleh kita lihat secara
asas lain juga ada penampilan muka-muka baru yang telah pun diketengahkan oleh dua gabungan ini untuk memastikan kemenangan gabungan GRS dan juga BN ini pada PRU 14. Dan suka untuk saya menyentuh juga bagaimana pemilihan ini dibuat, mana dimaklumkan oleh pengerusi BN Sabah Datuk Seri Bomong Taradin bahawa perincian telah pun dilakukan untuk memutuskan calon-calon tersebut. Beliau berkata jangan merajuk kalau tidak dicalonkan kerana ini untuk memastikan bahawa GRS BN ini menang pada PRU 15 dan seterusnya membantu untuk membentuk kerajaan persekutuan di peringkat nasional. Begitu juga dengan pengerusi GRS Datuk Seri Haji Jinor juga menyeru kepada kedua-dua penyokong GRS dan BN ini untuk bersatu hati menyokong semua calon yang telah pun diputuskan oleh parti dan juga gabungan ini, yang mana kesatuan ini disifatkan oleh Datuk Seri Haji Jinor sangat penting untuk memastikan suara rakyat di Sabah ini kuat diperjuangkan di peringkat nasional. Okey. Azul. Hasimi, mungkin kita kongsikan sebentar kerana perkara yang menjadi perhatian ialah di Parlimen Beluran itu tidak diumumkan lagi. Mungkin kita rujuk kepada keputusan pilihan raya yang lepas. Kalau kita dapat melihat kepada di skrin, paparan skrin ini, Parlimen Beluran pada ketika itu dimenangi oleh Ronald Kiandi, menang atas tiket Barisan Nasional pada ketika itu, mendapat undi sebanyak 13,007 mewakili 62.84%, menewaskan calon warisan, HRPCS, PPRS dan juga dibebas. Dan kalau dilihat kepada jumlah peratusan keluar mengundi pada ketika itu adalah 72.6%. Ini majoriti yang besar juga, di situ 7,115 Parlimen Beluran 183 pada tahun 2018. Tapi Hasimi, mungkin kita dapat fahami nama seperti Ronald Kiandi, Dato' Azizah Muhammad Don adalah nama-nama besar dalam Bersatu. Kalau kita berikan fokus kepada Beluran sendiri, karakter bagaimanakah yang dipertimbangkan oleh GRS dan BN pada ketika ini? Milik siapakah kerusi itu? Dan juga bagaimana ini perlu dilakukan dengan teliti dalam konteks kerjasama di antara GRS dan juga BN? Hasimi. Betul, ini pasti satu keputusan yang perlu dipertimbangkan atau diteliti dengan sangat-sangat baik oleh pihak GRS dan BN untuk memastikan tiada konflik di saat-saat kita menuju kepada hari penamaan calon dan juga pengundian pada PRU 15 ini pada 19 November ini. Saya kira perkara pertama yang mungkin diambil kira adalah mengenai untuk memastikan satu adalah kedua-dua entiti ini memperoleh kerusi menang-menang. Untuk memastikan kedua-duanya cukup seimbang perolehan kerusinya. Namun bagaimanapun kita melihat juga kepada track record yang dipegang oleh Datuk Seri Ronald Kiandi itu mungkin juga akan mempengaruhi untuk pemilihan semula beliau untuk mempertahankan kerusi tersebut. Namun apa-apa pun boleh berlaku, Zul, kerana kalau kita melihat contoh kepada pengumuman BN di Semenanjung, kita melihat juga beberapa kejutan telah pun berlaku. Ada juga penyandang-penyandang yang telah pun memegang berpenggal-penggal kerusi parlimen telah pun tidak dicalonkan pada PRU 15 ini. Jadi untuk perkara ini saya kira perbincangan yang lebih tersusun dan teliti akan dilakukan oleh pucuk pimpinan, kerana kita juga sebentar tadi tidak berjaya untuk mendapatkan reaksi khususnya daripada pengurusi GRS Datuk Seri Haji Jinor mengapa perbincangan ini masih belum dapat diselesaikan, khususnya untuk menyelesaikan tanda tanya adakah Datuk Seri Ronald Kiandi ini akan terus dicalonkan, bagaimana nasib beliau, bagaimana kita akan cuba dapatkan juga respon daripada pengerusi BN Datuk Seri Bomong Ketar berhubung dengan kedudukan kerusi ataupun calon di Parlimen Beluran itu, Zul. Hasimi, mungkin kita berganjak ataupun bermula dengan perkara yang paling asas bagi pemerhati politik ataupun pengikut politik di Semenanjung Tanah Air, mungkin agak keliru ataupun tidak familiar ataupun tidak biasa dengan gabungan rakyat Sabah yang majoritinya datang dari parti-parti Bersatu dan juga kerjasama dengan Barisan Nasional ini. Bagaimana Hasimi dapat terjemahkan bezanya gabungan ini
berbanding dengan Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional di Semenanjung? Dan bagaimana adakah mereka ada autoriti dan juga autonomi untuk menentukan kesepakatan dan juga rundingan mereka itu? Kita berbalik kepada perkara yang asas itu untuk kita fahami, Hasimi. Betul Zul, saya kira inilah yang diwar-warkan ataupun diperkatakan oleh GRS dan BN bagaimana mereka membentuk kerjasama dan kesatuan dalam kerjasama ini GRS dan BN, yang mana kita tahu GRS salah satunya adalah Bersatu, walaupun di Semenanjung kita sedar bahawa Bersatu ataupun Perikatan Nasional itu dengan UMNO, BN itu tidak bekerjasama pada PRU kali ini, tetapi di Sabah ini berbeza untuk kita lihat bagaimana kesatuan ataupun cerminan yang telah pun dinyatakan oleh pucuk pimpinan tersebut, GRS dan BN. Saya kira kerusi beluran ini salah satu contoh terbaik bagaimana mereka mendapatkan kesepakatan untuk memastikan sama ada tiada pertikaian berlaku, khususnya dari Wakil Bersatu itu sekiranya Datuk Riana Kandi betul tidak dicalonkan ataupun diletakkan untuk mempertahankan kerusi Parlimen beluran. Jadi ini saya kira pada awalnya untuk kita melihat pada kesepakatan antara GRS dan BN itu untuk mencerminkan keputusan bagaimana mereka meletakkan calon di kerusi Parlimen beluran itu, Zul. Hasimi, mungkin kita dapat fahami juga bagaimana kerjasama rundingan ini diterjemahkan kepada penyokong-penyokong yang datang ketika majlis pengumuman calon sebentar tadi. Dewan itu dibahagikan sama rata, sama warna putih dan juga warna biru itu. Sejauh manakah kesepakatan itu ada? Kerana ini mungkin kadang-kadang sukar untuk difahami dalam konteks kita di Semenanjung. UMNO Barisan Nasional sudah pasti tidak akan dapat melupakan apa yang dilakukan oleh Bersatu, begitu juga dengan Bersatu. Tapi dalam konteks di Sabah itu, Hasimi, pemerhatian Hasimi melihat kepada gerak kerja ataupun gerak bahasa badan para penyokong dan juga pemimpin-pemimpin di majlis pengumuman itu, Hasimi. Apa yang kita dapat fahami dan juga pelajari? Betul Zul, saya kira untuk pengumuman calon bagi parti-parti khususnya untuk BN ini kita melihat pada satu kematangan penyokong-penyokong itu sendiri apabila diumumkan calon-calon yang akan bertanding pada PRU 15 ini. Mungkin ada penyokong yang tidak berpuas hati melihat kepada penyandang-penyandang mereka yang tidak dicalonkan semula. Namun kita melihat kepada situasi di Semenanjung dan juga kita mengambil kira pada pengumuman GRS dan BN sebentar tadi, kita melihat kepada satu politik yang cukup baik ditunjukkan oleh penyokong-penyokong itu. Tiada reaksi yang jelas menunjukkan ketidakpuasan hati mereka apabila pengumuman itu dibuat, khususnya ada beberapa calon yang digugurkan. Ada ketika ini yang menjadi tanda tanya. Perkara-perkara itu tidak diterjemahkan atau dicerminkan oleh penyokong-penyokong pada ketika pengumuman tersebut. Kita melihat kepada reaksi, misalnya tiadalah orang kata bu dan sebagainya. Mereka masih lagi dalam keadaan tenang. Jadi saya kira perkara ini masih lagi terkawal. Cuma secara dalaman itu Zul, kita tidak boleh nafikan kemungkinan ada konflik-konflik kecil yang perlu mereka selesaikan sehinggalah kita dapat mutamatkan sebelum pada 5 hari bulan ini menuju kepada penamaan calon. Kerana apa-apa pun boleh berlaku Zul. Apa yang telah pun diumumkan kemungkinan besar juga rasminya pada 5 hari bulan November ini pada penamaan calon itu Zul. Dan sejarah juga telah membuktikan dalam politik khususnya di Sabah macam-macam boleh berlaku sehingga ke detik pengumuman calon itu ataupun hari pencalonan itu. Hasimi mungkin akan meneliti dan juga memberikan analisis sebaik mungkin di astroawani.com. Terima kasih Hasimi untuk perkembangan dan juga laporan dari Kota Kinabalu di astroawani.com ataupun di undi.astroawani.com. Kami ingin dapatkan pandangan dan juga suara anda. Kami mengajukan soalan kepada anda di mana anda boleh berpartisipasi untuk menjawab. Ini soalan hari ini selama 2 hari. Adakah anda setuju bahawa Parlimen perlu penuh dengan ahli Parlimen atau MP muka baru? Setakat ini 75% mengatakan mereka bersetuju Parlimen perlu dipenuhi dengan orang-orang baru, wajah-wajah yang segar, tapi anda boleh teruskan mengundi dengan hanya scan QR code di hujung sana dan melakukan pilihan anda di mana keputusan penuh akan kami keluarkan dalam Awani 7.45 malam ini. Kita berhenti lihat seketika dahulu, kita jumpa lagi selepas ini.